Alhamdulillah wahidil ahad al-faridis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul amali muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Lama tak mari dua kali ya. Tak mana muka surat berapa? 20 24 19 21 22 324 sampai tak mana tu? Baris 11. Tengok. Dan ada juga ulama berkata tadi. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan ada juga ulama yang berkata dengan ada ta'alluq suluhi qadim dan ta'alluq tanjizi hadis. Tengok situ. Ulama musannif rahimakumullah. Dan ada juga ulama berkata, apa dia ni? Setengah ulama kata, apa dia? Sifat kalam Allah Ta'ala ni ada ta'alluq suluhi qadim. Apa suluhi qadim? Patut dan padan untuk berkata. Sini ta'alluq solid, ta'alluq kalam ni ada apa? Satu ta'alluq saja. Apa ta'alluq dia? Iaitu ta'alluq tanjizi qadim. Apa makna ta'alluq tanjizi qadim? Sedia kala lagi Allah Ta'ala mensediakan perkataan, iaitu kalam nafsani tu, untuk berkata. Satu ta'alluq tu lah. Dan ada juga yang kata dua. Apa dia? Ta'alluq suluhi qadim. Apa suluhi qadim? Patut dan padan untuk berkata. Bila tu? Waktu sedia kala lagi. Waktu tu berkata lagi, tak kata lagi, baru ta'alluq patut padan. Setengah kata gitu. Dan setengah kata ta'alluq tanjizi hadis pun ada juga. Apa dia tu? Nisbah dengan suruh. Berlaku berkata baharu ni. Tak mana tu dikira? Nisbah dengan Allah suruh tu, perintah Allah tu. Dan tegah Allah. Dia panggil ta'alluq tanjizi hadis. Kita nak pegang apa dia? Satu saja ta'alluq sifat kalam, iaitu ta'alluq tanjizi qadim, mensediakan perkataan untuk berkata. Bila tu? Waktu azali lagi. Tengok. Maka suluhi qadim. Tengok. Dan tegah. Maka bila tu? Iaitu sebelum daripada ada yang disuruh lagi. Tu dia panggil ta'alluq patut padan. Sebelum ada kita lagi, patut dan padan Allah Ta'ala nak berkata tu. Sebelum ada makhluk lagi, dia kata. Dan yang ditegah, perkara yang nak ditegah tu tak ada lagi, tapi dipanggil ta'alluq patut dan padan. Tengok lagi. Maka suluhi qadim dan tanjizi hadis tadi ni, kemudian daripada adanya makhluk. Lagi tadi. Apa dia tu? Tanjizi hadis tu bila tu? Lepas adanya makhluk. Dan tidak lazim sia-sia di atas kau yang berkata dengan satu ta'alluq dahulu itu. Hak kata ta'alluq Allah Ta'ala ni sifat kalam ni satu tu pun boleh pakai juga. Iaitu apa dah? Sebelum ada yang disuruh dan yang ditegah lagi. Apa lagi? Mensediakan berkata tu dia lah juga. Allah ada sifat kalam. Sifat kalam satu.
Nombor dua dia panggil kalam nafsani. Ingat tengok je lo. Pertama kalam ismi atau kalam nafsi, sifat kalam tu. Nombor dua kalam nafsani. Kalam nafsani itu dipanggil mensediakan untuk berkata. Berkata ia tu dak lagi. Nampak lagi. Ada perkataan ada lah. Cuma tak berkata lagi sebab benda yang nak dilarang tu tak ada lagi. Yang nak disuruh tak ada lagi. Okay. Makhluk ada lagi waktu tu tak ada lagi. Tapi persediaan berkata ada. Dia panggil ta'alluq, dia panggil apa tu? Tangjizi, dia panggil kalam nafsani. Nombor dua. Nombor tiga berkata kalam masdari. Nombor empat kalam ma hasala bil masdar. Jadi dua nu yang coding. Tengok gitu. Kerana habuan kalam itu, habuan sifat kalam ialah semata-mata mensediakan perkataan juga. Bila ada sifat kalam, sifat perkata, contoh kita lah, kita baru. Maka ada tak perkataan-perkataan yang akan terbit? Ada lah. Cuma tak berkata lagi. Nombor satu tengok kita. Payah tengok Tuhan ni kita tak nampak. Kita ada sifat berkata tak? Ada. Ya Allah letak lidah. Tu dia panggil sifat berkata. Nombor dua persediaan berkata adalah ada lah. Tapi bunyi lagi tak lagi. Hak saya dok tekak ni dia panggil berkata. Terbit ni perkataan, Pak. Nampak lagi. Hak Tuhan dia coding lah. Sifat perkata dia coding. Mensedia perkataan tu pun coding. Nampak lagi. Tu beza kita semuanya baru. Boleh nampak cara tu nah. Nak faham hakikat betul tak lagi lah. Gitu. Bukanlah dengan makna sudah suruh dan tegah sedia kala dengan perkataan. Bukan Tuhan kata waktu azali kata siap-siap. Cuma persediaan untuk berkata tu adalah apa sedia tu dia panggil kalam nafsani. Dia panggil ta'alluq tangjizi coding tadi ni. Atau pendapat kata suluhi coding tadi ni. Adapun suruh dan tegah Allah larang wala aqimus shalah. Tambah lagi wala taqrabuz zina dan sebagainya tu. Apa dia tu? Dengan perkataan itu baharu juga. Itu baharulah. Ketika mana? Ketika ada makhluk. Waktu tu dipanggil kalam apa? Hak ni baharulah. Allah larang jangan hendaklah kamu sembahyang. Bila kata gitu? Berlaku berkata tu setelah adanya Nabi Muhammad. Allah perintah suruh sembahyang. Nampak lagi? Allah larang wala taqrabuz zina. Jangan kau hampiri zina. Bila tu? Setelah jadi makhluk. Tu dia panggil. Hak ni dia panggil apa ni? Perkataan itu baru juga. Ini barulah. Hak kodingnya sifat perkata, kalam ismi, kalam nafsani. Mensediakan perkataan. Gitu. Serta ianya apa dia? Daripada ta'alluq qudrat yang tanjizi hadis. Nak keluar terbit perkataan semua tu perlu pada qudrat Allah Ta'ala juga. Kena pakai kudrat. Kita nak cakap kena pakai reng lah. Kena pakai reng lah. Walau sifat kalam tapi kena pakai reng. Cuma hak kita ini sifat yang lemah. Tengok lagi. Jadi nak terbit suara tu dengan ta'alluq qudrat dia panggil apa tu? Ta'alluq tangjizi hadis, berlaku bercakap. Allah cakap dengan Nabi Musa, Allah cakap dengan Nabi Muhammad. Kata lagi. Tengok. Dengan makna Tuhan mengadakan suruk suara. Ada huruf suara tak? Ada huruf suara lah. Perintah pada Nabi Muhammad, perintah pada Nabi Nuh, perintah Nabi Musa. Itu bukan sifat perkata. Sifat perkata yang koding azali pada zat Allah Ta'ala tu. Nampak lagi? Mensediakan perkataan koding juga. Hak terbit cakap tu apa dia tu? Tuhan mengadakan huruf suara pada Hawa. Apa Hawa? Yakni pada udara. Atau sebagainya yang lain daripada Hawa.
sebagaimana yang disorehkan. Dengan demikian itu dalam kitab yang bernama Muwaqif. Sebab tu tuan-tuan, sifat kalam ni pening pala sikit. Sebab tu mata mengaji ilmu apa ni? Mengaji ilmu kalam. Pak siapa kata ilmu kalam? Kerana perbahasan sifat kalam payah nak nampak sikit. Kita bahas sifat kudrat, nampak mudah faham. Kita bahas sifat ilmu hak lepas dua lepas pun nampak mudah. Mari sifat kalam ni dia bahasan. Malah kawan ni kata gini, kawan ni kata gini, sehingga terbunuhnya alim ulama dulu kerana perbahasan bab kalam. Tu dia panggil sifat kalam ni pening pala sikit. Nak faham? Cuma kita pegang adanya Allah Ta'ala sifat kalam tak bisu. Hak tu saja. Ni jadi orang panggil hurai pun jadi dia tak jadi wajib dah sampai tarik ni. Tapi nak buat gena baca kitab pasal dia. Yang kita nak pegang Allah Ta'ala ada sifat kalam tak bisu. Mustahil bisu. Akan tak terima bisu kerana bisu itu perkara kelemahan. Jadi hak tu. Hak ni perbahasan ulama ni kata gini. Lawak gena tulis nak baca juga. Hangguk dengan gelen sama banyak ya. Tanjizi solihin tanpa tak tulis. Betul tak? Betul gitu. Aku pun tengok muka apa tu dah. Nak koyak macam mana? Dah 2-3 bulan mari sekali. Allah ni kesibukan lalu lintas. Memang sibuk sungguh. Dia kalau mau jauh sibuk. Bukan sibuk jalan, saya sibuk. Tak jadi Perdana Menteri lagi sibuk lah. Jauh jadi ustaz cak-cak ni. Ustaz Gri-I. Sibuk sungguh. Makna dia orang lalu ni dahagakan ilmu. Orang tak kira. Jadi kita mengaji kena dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, dan ilmu yang kita hajar ini muafakat dengan ulama-ulama lain ngaji. Makna dia semacam dengan tok-tok guru lain ya. Pegangan ni jangan hak pelik-pelik terbit. Dia tak beri kita mengaji. Cuma hak saya hajar ni kena dengan tok guru lain ya. Mengajilah tak sesat insya-Allah. Kalau dia terbit seorang-seorang yang pelik pada kawan, jangan cuba sah. Nampak lagi? Walau nama dia hebat-hebat. Nampak lagi? Jadi orang lain ni pakat nak mengaji belakang. Orang pakat gerti dah. Dia mali fenomena nak mengaji. Dalam banyak-banyak nak mengaji, Allah uji timbul ajaran-ajaran sesat. Banyak. Masa dia dah. Bila Allah Ta'ala timbulkan Nabi Muhammad di kota Mekah, maka kesesatan pun banyak. Abu Jahal pun timbul, Abu Sufyan pun timbul, Abu Lahab pun timbul. Sebelum dari Nabi Muhammad timbul ada tak bunyi kisah Abu Lahab? Tak bunyi. Lagi. Tapi bila timbul Nabi Muhammad, maka timbullah Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab wa ta. Timbullah Abu Sufyan. Timbullah apa dia? Iaitulah ratu cantik Hammalatul Hatab, fi jidha hablum min masad. Apa lagi? Dan juga istrinya. Siapa dia tu? Iaitu ratu cantik. Baik di mana tu? Sebab apa? Sebab timbul kebenaran akan timbul kebatilan, berlawan gitu. Ini ramai orang mengaji akan timbul banyaklah. Banyak pertentangan. Dulu tak ada orang mengaji macam ni. Ini mengaji banyak. Saya sendiri ini Ustaz Gri-I ni pun tak nak tapih WhatsApp. Habis tu. Kolostar tu. Baru ni pergi Bukit Kayu Hitam. Nampak lagi. Isra' Mi'raj saja pun saya ingat 25 kali. Tu hak saya terima, hak tak terima belunggu. Tarak nak pergi, it's very jauh. Malah nak tinggal kuliah macam ni. Tinggal kuliah banyak lah, 2 bulan kadang-kadang tu. Baru ceramah Isra. Dia panggil apa? Orang dah mula nak reti bab mengaji, alhamdulillah. Kita seronok tengok. Lagi jabatan-jabatan agama, tempat-tempat swasta, dia penuhi dengan majlis ilmu. Tempat-tempat syarikat swasta pun dia buat kuliah duha khas ada. Dulu tak saya jumpa macam tu. Ayat kata bila ada dia akan timbul pertentangan. Bahasa dia dah. Ramai orang mengaji, ramai orang jahil. Dia akan timbul gitu. Bertentang macam tu dah bahasa dia. Nampak lagi. Gitu. Dan juga di dalam beberapa kitab yang lain, serta tidak ada khilaf antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Tak ada khilaf pada mengadakan perkataan dengan kudrat. Semua sepakat. Mazhab Mu'tazilah pun kata Allah Ta'ala ni sifat kalam dia nak keluarkan akan kalam tadi ni, perkataan tadi ni kena sangkut dengan kudrat. Begitu juga sunnah jemaah.
Hanya yang khilaf itu, yang tak sepakat, yang ni perselisihan ni antara Mu'tazilah dengan Sunnah wal Jamaah tu tentang mensabitkan sifat kalam yang ada ia pada zat Allah Ta'ala. Sebab Mu'tazilah kata Allah Ta'ala tak bersifat. Tu ya bezanya. Allah Ta'ala dengan zat dia. Nampak lagi. Buat apa pun dengan zat dia lah. Duk situ. Kita ada zat Allah yang bersifat kalam. Zat Allah yang bersifat bergerak. Zat Allah yang bersifat iradat. Adapun Mu'tazilah kata, dia tak sifat gitu. Allah Ta'ala buat satu dengan zat dia gitu. Kok tu klik. Kerana Mu'tazilah menafi akan dia, menafikan sifat tu. Allah zat Allah yang berkata gitu lah. Dia kira gitu. Kita yang bersifat berkata. Beza tentu saja. Tapi pakat kata memang dengan kudrat tu nak keluarkan suara semua tu mesti sangkut dengan kudrat, sepakat dengan Mu'tazilah. Dan kita Ahlus Sunnah mensabitkan dia, mensabitkan sifat kalam. Beginilah berlebih kurang yang disebutkan di dalam Muwaqif dalam kitab. Dalam kitab Muwaqif dan sebagainya daripada kitab-kitab yang besar. Ni dipanggil dapat sifat kalam ni bahasan luas lagi lah. Kalau nak ambil tu tengok kitab-kitab besar dia kata. Cuma kita faham hak itulah kata kita ni Allah Ta'ala ada sifat berkata. Sifat berkata Allah iaitu apa dia ni? Sifat berkata Allah ni dia tak apa 3 perkara. Allah kata 3 perkara. Allah berkata barang yang wajib. Apa maksud Allah barang yang wajib? Iaitu Allah kata zat dia, sifat dia. Allah wayak tak? Bak zat dia wayak. Allah kata perkara mustahil. Apa mustahil? Perkara yang tak ada di dia. Allah kata. Dia tak beranak. Dia tidak diperanakkan. Tidak ada satu Tuhan yang lain. Itu benda mustahil. Dia kata juga. Dan Allah kata benda yang harus. Apa benda yang harus? Benda ma siwallah. Makhluk ni. Allah sebut tak? Allah sebut bak manusia. Allah sebut bak langit, bak bumi. Allah sebut 3 perkara tu lah. Tengok tu dia panggil. Allah Ta'ala dia panggil mana? Ta'luk dilalah, ta'luk dalil. Sifat kalam ni. Habis. Dan perecaman. Apa maksud perecaman? Dalil, bukti. Kita mengaji tauhid ni kena buat mari bukti. Dia tak boleh turut orang. Mana bukti mengkata Allah Ta'ala tu ada sifat kalam. Mana bukti dia? Tiap-tiap satu kena bukti. Kawan ni tuduh orang. Dia kena buat tubik bukti. Apa lagi? Kena gitu. Mana bukti mu menikah? Dia pun buat tubik surat nikah ni. Orang percayalah nama siap. Mana bukti mu menikah? 2. Ni waktu tubik ni hak nombor 1. Hak ni hak nombor 2. Kalau berani lah. Kalau tak berani jangan cipasan semua. Tengok kita. Apa dia tu? Dan perecaman. Apa perecaman? Bukti. Kata ada sifat kalam padanya pada zat Allah Ta'ala itu. Dengan jalan fikiran akal. Fikir akal kita. Sebab tu Allah tak akal di kepala ni. Bukan untuk fikir bak duit ringgit saja. Bukan suruh fikir bak masalah makan minum berak kecing. Bukan suruh fikir nak renovate rumah. Tak. Bukan fikir nak tukar X70 jadi X100. No. Tuhan boh ni dia suruh fikir bak dia sama. Kewujudan dia. Kena fikir dengan otak. Tapi manusia hari ni dia boleh kepala dia fikir ni. Cara kerja dia nak cari makan. Berat. Bak Tuhan dia tak peduli. Dia tak pernah fikir masalah umat Islam. Dia tak pernah fikir macam mana jahilnya umat Islam. Dia tak fikir pasal umat Islam tekan. Otak dia esok naya lah. Rugi. Naya Tuhan letak atas kepala sini ni. Sia-sia dia. Tak boleh manfaat akal. Jadi kita gunakan fikiran kita ni untuk fikir. Sebab tu ulama pecah akal dia bagi 4. Akal kita ni. Akal ni dia bagi 4. Akal pertama dia panggil akal sempit. Akal sempit. Akal sempit macam mana? Orang seseorang akal dia fikir berkisah bak diri dia ya.
Kalau mu sembang dia tak sembang jauh. Sembang buat diri dia. Makan, minum dia, kereta dia, sport ring kereta dia, mutu dia, perjalanan dia, hidup dia. Mu sembang terbit luar dia tak tahu langsung. Mu royaklah negara nak hancur kah? Negara ni nak hilang kah? Orang nak perang di Yaman kah? Orang Palestin kena bunuh dia tak tahu. Ada tak gitu? Tak boleh hajak bincang apa. Dia bincang belah mana nak tukar rumah dia. Belah mana nak tukar kereta dia. Hak tu yang tak lagi. Belah mana nak pergi dapat bonus banyak. Ini dia panggil orang otak sepik. Ada dalam masyarakat. Belamak ada kat kampung ku pun tak. Mu cerita buat Palestin perang dia tak tahu. Dia benar tahu dia cara dia. Lek mata handset dia, baju dia, luar dia, berkisah diri dia. Ini orang otak sepik. Nombor dua, orang otak kecil. Orang akal, bukan otak lah. Cakap kita kampung ni, akal otak hak tu dah. Dia otak giring dia tu. Akal ni Allah beri tu. Nombor dua, jenis orang akal kecil. Orang akal kecil, dia tak fikir luas. Dia fikir dia, keluarga dia. Dapat duit, nak melancong di mana? Makan di mana? Kesihatan nak macam mana? Dia tak pernah fikir masyarakat dia. Surah dia tak ada orang kah? Orang tak mengaji tauhid kah? Orang pakai jadi jahil kah? Liberal masuk capur kah? Dia tak tahu. Yang dia tahu tu, kehidupan dia tu ya. Dalam Facebook dia kah? Dalam TikTok kah? Dia akan berpisah bak keluarga. Mau tubik lah apa pun, dia tak tahu nak masuk capur. Ada tak gini? Ada, dia panggil orang akal kecil. Nombor tiga, orang akal luas. Nah, ni akal ayat beri. Orang akal luas ni, dia fikir diri dia. Orang nombor tiga. Nombor tiga, orang akal besar. Bukan akal luas, akal besar. Orang akal besar ni, dia fikir diri dia, dia fikir keluarga dia fikir masyarakat sekeliling dia. Surah taman ni pasal apa orang tak mari jemaah? Masjid Qaryah ni pasal tu. Dia panggil orang akal besar. Cakap tu lah. Masalah lah kampung ni macam mana apa tu. Tapi bak kok lain dia tak tahu. Ada itu? Ada. Dia panggil orang akal besar. Yang paling hebat orang akal luas. Apa lagi? Dia bukan berkisah keluarga dia. Dia berkisah buat masyarakat dia. Kampung dia. Negeri dia. Negara dia. Dunia ni pun dia susah hati. Dia ambil cara habis Masya Allah. Pasal apa umat Islam kena tindah. Cara belah mana jalan. Ada tak? Kalau hajak pembincangan dia tak ambil sini. Macam mana cara kita umat Islam ni. Dia masuk capur habis. Fikiran dia gitu Allah beri. Dia ambil berat. Benar semua benar. Macam mana umat jadi gini, bahaya pahaman-pahaman masuk. Ini orang akal luas. Hak ni hebatlah payah nak ada lah. Jarang-jarang, kadang-kadang. Hak banyak-banyak hak nombor satu tadi. Dia fikir dia ya. Dia kata apa? Mau hajak bahas dalam grup. Nak bahas luar sikit dia tak terlupa. Dia tak pernah ambil tahu pun. Jadi akal terbagi 4. Kalau orang hebat dia masuk akal nombor 4 ni. Dia bukan sakat fikir keliling dia, dia fikir habis. Bak negeri dia, kedudukan umat Islam macam mana, mahkamah umat Islam macam mana, esok depan-depan ni masyarakat Islam nak jadi macam mana ni. Musuh yang besar Amerika ni susah hati habis. Ini orang akal luas. Nampak lagi? Kita duk ikut orang ni. Jadi, kita duk hak mana? Pak ni. Jangan ada hak ni, tak pakai seduit. Dia. Hak ni pun kira lagi. Dia kira makan dia, minum dia, kereta dia, buat rumah baru dia. Dia tak sembang lain. Ada tuan-tuan. Tak tahu apa jadi dunia. Nak jadi nak apa bertegi. Ini orang akal kecil. Hak nombor 1 akal sepik. Nombor 3 besar sikit. Nombor 4 orang hebat. Dia ambil tahu semua masalah. Nampak lagi? Makna dia memikir tu Nabi kata, barang siapa yang tak pernah peduli akan umatku, dia bukan dari kalangan aku. Sebab tu setengah Pak siapa hidup puluh sangat, hantar bantuan kutik derma Palestin. Dia mau punya pasal lah. Kan kena mengenal kita. Ada orang cakap gitu. Sekarang kita tak payah apa pasal nak pergi Palestin. Palestin duk juh tu.
Israel tembak tak sampai. Tapi kita fikir saudara kita sana adalah supaya kita juga. Ini orang akal luas lah. Nampak lagi? Kau cakap bengong tu ya muni akal spek. Cari luku pala prak begitu. Bodoh sangat. Ada jawab tu lah. Pasal apa nak tolong dia negara luar. Ini masing-masing. Ini orang akal spek. Tengok dia kira makan minum dia ya. Tengok. Jadi nak dapat bukti Allah Ta'ala ada sifat kalam ni dengan macam mana? Kena bukti dengan fikiran akal. Ialah seperti dalil ada sama dan ada basar juga. Tengok sifat sama dulu. Nampak lagi? Kalaulah Allah Ta'ala tidak ada sama sifat pendengar, maka Allah tuli. Bila Allah tuli itu penyakit. Boleh tak fikir dengan akal kita penyakit itu kena pada Allah? Kerana penyakit itu pun Allah yang buat. Itulah macam ni. Kalau Allah Ta'ala sama, maka tuli. Begitu juga basar, ambil dalih sifat lain. Kalau Allah tidak pelihat, tentu buta. Kalau buta, Allah dihinggat penyakit. Maka kalaulah buta, jadilah Allah itu baharu. Perlu kepada ubat nak melegakan penyakit buta dia. Begitulah juga dia kata ambil contoh dalil sifat sama basar. Kalaulah Allah Ta'ala tidak kalam, tentu bisu. Tunggu saja tu. Akal fikir. Kalau Tuhan bisu, maka bisu itu penyakit tak? Penyakit. Bila penyakit, tentu berkehendak berlega. Nampak lagi? Kalau Tuhan boleh berlega penyakit bisu pun, maka tetap tak boleh dipanggil Tuhan. Kenapa? Dia telah dihinggapi penyakit, maka bisu itu lebih hebat di Tuhan. Maka akal tak boleh terima Tuhan bisu. Bila tak boleh terima bisu, maka kembali klik, kita pegang Allah Ta'ala bersifat dengan kalam. Macam tu ya. Guna otak mikir kok tu ya. Tu dia panggil dalil akli. Bahas dengan akal fikiran. Nampak kena tuan-tuan. Bukannya dapat nak apa royak ni. Dia jadi akidah ya. Kalau tak ngaji pun klik kerja oleh duit foto. Nah, malam ni jangan mengaji. Esok jangan mengaji bab sifat Tuhan. Kalau pergi kerja oleh duit boleh duit. Okey. Kalau makan ubat kadang-kadang demam lega tak? Lega. Tak ngaji pun tak apa. Tapi nak buat kena tanggungjawab. Sebab kita beriman dengan Allah dan Rasul. Suruh tuntut ilmu. Suruh kena Allah. Kena mikir juga. Mari duduk tengok kitab. Nampak lagi? Kena mikir juga. Kalau begitu. Kalau belah mana? Setelah perbahasan akal tadi. Kejaklah. Kejak di mana? Kejak di hati dah. Setelah tak boleh bahas dah. Kalaulah Tuhan tu, kita kata lah, Tuhan tu wajib dia sifat kalam. Tak terima sekali tidak. Bisu. Jadi nak dapat kata pegang kejap lagi, kita bahas dengan akal. Apa dia? Kalau tak kalam, bisu. Bisu tu bukan ada pun, kira-kira saja. Okay, supaya kita kesimpulan dia, wajib Allah Ta'ala kalam. Kalau bisu itu kekurangan penyakit. Dan perlu kepada obat nak bilega. Siapa nak bilega penyakit bisu Tuhan? Akal tak boleh fikir lagi. Melainkan bisu tu juga Tuhan yang beri jadi. Nampak tak? Summum bukmum. Dialah yang beri jadi bisu kok. Macam mana boleh nak kena pada Tuhan? Tak terima kali akal. Maka wajib Tuhan bersifat kalam. Macam tu saja. Selesai dah. Lepas fardu ain kita. Hidup kita macam tu. Kita orang beriman ni, dunia ni ad-dunya jannatul kafirin sijnul mu'minin. Dunia ni syurga orang kafir, penjara orang beriman. Ni termasuk undang-undang penjara lah ni. Penjara Allah Ta'ala. Apa maksud? Kena mengaji. Tengoklah orang lah penjara. Pakai baju kuning, semua pakai baju kuning. Boleh pakai baju merah, nak mampu. Pukul 6 tutup lampu, pukul 8 semua tutup lampu. Kalau buka warna katak kepala. Tapi taklah godaan macam tu. Allah umpama macam penjara kita ni. Kena ikut peraturan. Bukan boleh pakai otak kita. Dan peraturan Allah ada kalanya dapat dijangkau dengan akal.
Ada kalanya tak boleh dijangkau dengan akal. Ikut sudahlah sebab dia Tuhan. Nak lagi. Mari hak lapis baru ini, dia pakai otak menjangkau akan perintah Allah. Lebih tinggi daripada wahyu. Ini penting. Kita ni, sunnah wal jamaah, akal kita dipandu oleh wahyu. Mari satu puak lagi, Quran wahyu Allah, dia nak pandu dengan akal. Jangan. Seorang betina, perempuan lah betina. Abang ni panggil dia betina. Seorang betina pergi mengaji sampai universiti. Dapat lulusan paling tinggi lah. Paling tinggi lah universiti tak apa no. Saya tak pergi universiti. Dalam universiti dia panggil apa? Tinggi kali lah pelajaran. Pandai sekali dia orang panggil apa? PhD. Oh, pandai kali tu. Oh, patut dia meluk riuh sangat. Tak apa. Aku ingat PhD tu tak nama. Oh, jadi yang paling tinggi kali PhD. Tapi dia orang betina. Kalau bab bahidah syariah, bab bidang agama, cakap Arab boleh ke dia lah. Klik kapang. Pak dia kata, aku jodohkan kamu dengan seorang jantan ni. Kapang ni. Kerja naik petai. Joloknya naik petai. Nampak lagi. Pak ni bukan kira awak kuasa dia. Pak kata, abah ni, kami mengaji sampai universiti, abah kira apa? Hei! Aku minat Pak Mat ni. Pak Mat naik petai, dia boleh turun kepala dulu. Anak darah ni pun terpaksa lah ikut pak dia. Betul tak? Kalau ikut pelajaran siapa tinggi? Dia ni dengan pelajaran semua ilmu cakap Arab, PhD semua pandai. Yang mak ni mak petai ni nama dia. Kerja-kerja petai ya. Dia tak pandai apa tapi pak minat dia. Ngaji pun dah jenah ya. Beda-beda boleh bidah sampai 10 bila petai. Bila kahwin nak jadi imam semayang. Kalau tanya otak kita lah siapa layak? Siapa layak jadi imam? Takkan nak tolak hak waktu ni jadi imam. Hak ni jadi gini ni. Mana boleh tok laki memanglah tok laki. Tapi ngaji dah jahannam. Aku ni walau tina PhD. Maka moleknya aku jadi imam. Ni. Dalam Tuhan raya Nabi hajar qat'i dah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hukum pun terbit. Perempuan tak boleh jadi imam pada laki-laki. Pak siapa? Tak tanya banyaklah aku Tuhan. Tuhan kata gitu. Tuhan ni bukan tanya banyak, Muhammad. Nabi pun royak buat gitu. Tapi kalau kira otak kita, kalau undi lah, menang tina ni lah. Jadi imam baca tahlil, imam semayang banyak. Tok laki duduk belakang jadi makmum. Tak? Sebab tu tak boleh tahu tak. Tengok wahyu kata apa, Quran kata apa. Walaupun akal jangkau kok ni, tapi Quran kata gini, kena pakai Quran. Sebab Quran dia ada rasul-rasul hajar tak. Ada hukum yang tak payah kamu turut sampai kiamat macam tu. Tak payah lawan lah. Mari lapis baru ni, dia koneh ni. Ini payah ni tuan-tuan. Dia tengok dengan otak dia. Kalau tengok bak undi menang kawan ni. Semua suruh bini labik bini jadi tok imam. Baca apa molek, mengaji luar negara. Tok laki jaga jolok teh. Faham tak tuan-tuan? Ini dipanggil kita orang yang beriman dengan Quran. Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, sembelih Ismail. Ada Nabi Ibrahim kata, nak melih apa? Baik melih lemung. Pak siapa nak melih? Dia orang. Kalau kita lah. Bukan boleh sembelih dia. Dia manusia. Tak ada pasal. Sebab dia hamba. Goyak suruh sembelih. Tak cakap banyak. Ismail. Allah perintah suruh sembelih. Nabi Ismail ni hamba. Ya, ambil pisau ya. Hak tajam. Ambil tali sama ikat aku. Takut aku bergerak. Ada dia komplain. Tu baru hamba. Allah kata, wahai Ibrahim, bawa binimu Siti Hajar dengan anakmu hak kecil, Nabi Ismail. Duk menyusu lagi. Tinggal di tengah padang pasir. Kalau tanya kita pendapat kita lah. Pak siapa nak tinggal?
Dah lah orang betina. Kalau kita lah. Kalau ikut kelogikan kita lah, ke PhD-an kita tu. Ke masteran kita tu. Logik tak? Seorang perempuan yang sangat lemah, baru lepas beranak ya, bawa anak kecil dengan panas yang terik, tinggal di tempat yang tak ada orang, di tengah panas, nak makan tak apa? Buatlah. Ada Nabi Ibrahim kata apa? Nabi Ibrahim kita tinggal haja duduk sini dengan mak aku Allah perintah tinggalmu. Tinggal. Kita hari ni tak kenal semua. Lawan tu. Ini kafir dia bagi. Ini faham tak? Jangan kira otak kita, kira perintah Allah. Allah buat tu. Kalau tengok, kalau tanya kelogikan kita tak logik langsung. Tinggal seorang perempuan yang lemah lagi, dengan tak ada makanan, air pun tak ada, ayak-ayak tak ada. Nak cari di mana? Tinggalnya budak kecil pula, sampai berlarilah Siti Hajar dari Safa ke Marwah. Tengok air tak ada. Pergi kat ni pula, tengok tak ada. Pergi tengok dia. Yang kita buat sa'i tu. Johor ni, sakit perut betih tu. Tuan tu. Johor. Siapa sekali. Kalau ikut kelogikan kita ni, Pak siapa Tuhan buat gini? Dah royak dia Tuhan. Macam itulah juga sebab apa taklah orang jantan kena jadi imam. Orang perempuan tak boleh kali-kali jadi imam pada lelaki. Dia Tuhan, ikutlah itulah Tuhan. Bukan kawan kita. Maka mari fikiran baru ni, angka dia memang menjangka wahya kafirun. Kita tak boleh, akal kita dipandu oleh wahyu Allah. Walau kelogikan gini, tapi Quran kata gini, kena ikut gini. Jangan jawab. Itu orang beriman dengan Quran. Hak dia lawan ni, dia lawan Quran. Ada tak gini? Ada. Beranak mari lepas mati, lepas kematian bapak, bagi peraik, orang perempuan anak tina boleh sikit, anak jantan boleh banyak. Ikut kelogikan kemasteran kita ni, ke PhD-an kita ni, kita bicara tengok, betul tak? Perempuan dengan lemahnya tak boleh masuk tempat-tempat kerja yang kuat, kontrak pun tak nak buat. Orang jantan kerja elektrik boleh, kerja kontrak tolak semen boleh, naik petai pun boleh, kerja kapal lok pun boleh. Ada apa kita habis sikit? Ikut kelogikan ke PhD-an juga. Ahmad Anwar kata PhD dia. Aku tapi Tuhan royak dah, peraik hukum dia macam tu. Mu beriman ke tak dengan manusia ni? Mari hak baru ni tak boleh, peraik kena sama banyak. Lawan Tuhan juga. Tahu tak kita? Diharuskan kamu berkahwin. Nanti kan ni. Tahu lagi? 1, 2, 3, 4. Awak lagi. Kalau ikut logik, pasal apa orang jantan saja boleh? Kami perempuan pun nak sama. Apa? Betul tak? Kalau ikut kelogikan PhD-an kita lah. Aku sebut bahasa baru tu. Sebab Anwar kata dalam bab dalam universiti ni PhD paling tinggi. Sebab hadut lawan gini, kebanyakan yang ke PhD-an lah. Dia megah dengan ke PhD-an tu. Otak dia pandai pada wahyu Allah lagi. Maka dia tukar habis hak Tuhan tak sesuai. Termasuk bab nikah pak, masuk bab peraih harta, masuk bab imas semaya, habis nak konai hak Tuhan. Dia tak faham hak tadi ni. Nampak lagi? Kenapa hak gitu lah? Tengok dia kata. Kalau begitu kejaklah kata ada sifat kalam pada Tuhan dan juga tak bisu. Ada lagi? Wallahu alam, bukan kitab fiqh pula. Bahasan khilah tu. Kita sambung bulan depan pula. Bulan depan tak ada lah ni. Bulan depan ada lah. Pengajian kita tak ada. Masuk Ramadan lah. Sampai time mana? Tak mau soleh. Tanah Nuak. Muka surat. Bukan muka surat 15. Muka surat 5. Tengok muka surat 5. Tak mana-mana. 6, 7, 8. Tengok. 15 ni. Tengok. Dan kerana inilah. Tengok tu. Kalau musannaf rahimahullah, tengok muka surat 5. Tengok kitab Muniyatul Musallin.
Dan kerana inilah, oleh kerana itulah, jaga bahasa kita. Dan kerana inilah Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka. Apa dia tu? Allah kata, suruh olehmu akan ahli kamu. Maksud dia apa ni? Orang bawahan kita. Allah perintah kita ni, perintahkan kepada ahli kamu. Kalau kita ketua keluarga, perintah bini kita, anak kita. Kalau kita majikan yang ada kuasa atas orang bawah, kena perintah. Kalau kita sebagai pemerintah negara, wajib kena perintah rakyat supaya mendirikan semayang. Bukan sekat mendiri semayang, menyuruh rakyat supaya mengaji malam ataupun pagi ataupun petang, supaya nak mendapatkan apa dia? Ilmu pada bab semayang itu, terutama semayang Jumaat. Kerana syarat sah Jumaat mestilah sah semayang seorang diri. Maka pemerintah mestilah menakutkan rakyat dengan undang-undang untuk supaya mereka semayang. Hari ini dia bukan buat undang-undang suruh semayang. Undang-undang, ustaz jangan mengajar banyak tempat sangat. Apa ni pala? Tak terbit undang-undang ni, jangan masuk negeri ni, jangan masuk negeri ni. Yang ustaz tak boleh duduk negeri ni, masuk negeri ni. Yang penyanyi masuk negeri mana? Boleh? Aku boleh. Kumpulan SERS, Mentari Merah di ufuk timur. Tahu tak? Kumpulan SERS di Johor, tapi dia boleh roadshow habis seluruh Malaysia. Tak ada surat pun terbit, penyanyi dari Johor tidak boleh melangkah ke Kedah, tak ada. Kalau kita ustaz luar negara tak boleh masuk negeri ni, ustaz negeri ni tak boleh masuk negeri ni, aku pening sungguh. Nya buat undang-undang apa? Ya penyanyi boleh. Kau tengok penyanyi. Siti Nurhaliza penyanyi di Pahang, kan nak marah demo. Masalah jangan nak buat ustaz-ustaz macam tu. Sedangkan tanggungjawab belajar menuntut ilmu ni, kadang-kadang negeri ni tak ada. Kena mari hak luar. Sebab dia orang mengaji ni, kalau bomah kampung, dia tak ubah masing. Betul tak? Satu raya tak lari ikut rumah kampung. Rumah kita tepi motor bomah. Kita masuk satu. Panggil mari. Tak lari satu tu. Dia kenal lah. Kena panggil tak bomah luar. Baca ayat kursi juga lari. Macam ustaz lah. Dalam taman ni berlambak ustaz. Tapi kalau ustaz kata, macam saya. Tak tengok hari-hari. Okay. Kalau luar sikit apa? Dia jadi gitu. Jadi dia mau tak beri. Ya kita heran ni. Tanggungjawab pemerintah menjaga agama, mentadbir manusia dengan agama. Mari hari ni kita tekan sungguh kalau bab ni. Ustaz ni jangan masuk senarai. Ya penyanyi terbit dari sak dadah ya. 3 minggu ya. Tu dia. Kalau ustaz kabur. Penyanyi baru keluar daripada penjara. Buat lagu. Nampak lagi? Lagu Aku Insaf. Masuklah TV 24 jam. Tahu tak? Penyanyi katalah seminggu lepas baru terbit penjara. Ini ustaz boleh buat show lah. Kalau ustaz mapuh ganggu. Memplay lah. Tu hak tengok hati-hati. Korang sebut nama lah payah malah dia mah. Tik dadah saya saja. Berapa kali takak keluar. Ustaz bisa takak. Bisa tengok aku bisa takak keluar. Ustaz Zamri dia takak keluar. Mapuh kekeng aku. Bolehlah juga diharamkan batal tak apalah. Tak biasa bunyi pun. Halu artis macam-macam takak dengan bini orang lah, takak dengan nuisak dadah, terang-terang masuk penjara gari gini, terbit esok penyanyi gini gimana apa? Aku pelik sungguh lah. Kalau tang ustaz kabur macam-macam undang-undang. Padahal yang menyesak lagi, yang bawa jadi budaya sosial tu kebanyakan jenis tu lah. Tengok artis luar dah masuk ni. Tak kira lah. Pasal pondang, pasal gay aku tak nak tengok lah. Jatah sama jatah pun berakhir. Aduh, pelik sungguh. Tak ada tapi apa lah. Jadi gila lah. Dunia nak terbalik. Kalau kumpulan ekspedisi kata tu. Dunia nak terbalik lah. Tengok leh.
Dia kata no. Oleh kerana itulah dia kata. Allah suruh apa? Dia kata. Suruh oleh kamu akan ahli kamu. Tengok Allah beritahu tu. Dengan mendirikan sembahyang dan sabar ia atasnya. Nampak lagi? Kena sabarlah. Tiada kami pinta akan kamu rezeki. Allah kata aku tak minta rezeki kat kamu. Kami yang memberi rezeki akan kamu. Tuhan ni, dia waktu terbit ni. Dia peringat kita ni. Ingat lah. Aku suruh kamu semayang. Perintah anak buah kamu semayang. Kamu ada kuasa. Ingat. Aku tak minta pun rezeki kat kamu. Tapi yang dah dapat tu semua aku beri. Tolonglah buat. Silalah buat apa yang aku perintah. Jadi kita sebagai bapa kena suruh. Muru auladakum bisolah. Perintah anak-anak kamu dengan sembahyang. Tak? Perintah. Nampak lagi. Bila sampai umur mereka itu 7 tahun. Suruh. Awak pergi mayang awak. Mek pergi mayang. Tambah subuh cukup payah nak kaki. Tambah mak gerak pula. Mak gerak memang lambat. Mak sambil-sambil bakit tu merepek dah. Panggil lewat dah ni mayang. Pergi dapur pula. Merepek di dapur. Anak selimut kepala awak tak tu. Tu. Sambil duk jerat tu. Bakit lewat dah ni nak semayang biar mana. Pro-prem. Melegak ceng masak tak bakit lagi kan kokeng. Dia pergi mesin pak, mesin keng. Bunyi di mesin keng pak. Sama-sama naik Anak bakit tak? Taras selimut kepala lagi sedap. Irama dan lagu. Lepas tu pak bakit sekali Pak bisi mak dah bunyi bakit. Mak tak dengar kan mak mulut bunyi entah apa. Dan bakit keras. Tu masingnya mulut bapa. Maka kenal tak tadi pemimpin adalah laki-laki. Tu Allah buat laki-laki pemimpin. Pak kan cakap banyak. Kamu tak dengar ke mak mu panggil tadi? Kamu nak pergi ku panggil? Ceng pergi mayang. Boleh mayang. Mengatuk tahu mana apa pakai. Apa? Saya cakap banyak tu Rumah reti Melayu tak? Kan telinga tak ada. Pakai tu. Mak ni kah syarah habis. Hadis sahih mutawatir. Rubik semua. Tak jadi. Tu. Saya tu lah. Macam tu. Macam mak saya dulu. Para tak jadi apa. Pak saya pakai. Bunyi keng-keng. Tak berani ni. Nampak lagi. Dengan mak berani minta duit. Dengan pak tak berani. Pak saya lagi garang. Kalau kita nak es krim duk lalu kok jalan tu. Teng. Tengok mak. Mak tu itu. Pakai tak pakai pak lah kita sini. Dia tak makan kenyang. Makan nasi tu kenyang. Harap nak beri lah. Pak dulu. Pak lah ni lemah iman. Tengok Pepe kesian nak habis duk 30 ringgit. Saya main bola masa tu sebelah 7. Saya midfield, tuan-tuan. Main tengah. Nak beli start toyu tu. Start toyu tu kasut keng tu hak warna hitam, ada paku tu. Bukannya start hak 70, hak 5 ringgit tu. Sampai sudah tak boleh beli. Saya tiba kasut sekolah main bola. Tak beri, 5 ringgit mak. Tak nak. Bukan dah pek dah main bola. Sudah lah mu. Lain pada klik sekolah, pergi main bola sarut kasut sekolah tu. Esok lomo kapur. Apa lagi? Hari Ahad ya saya jaga sebab dia periksaan kasut. Hari lain semua merah kasut main bola. Pak saya tak pergi bersudah kata. 5 ringgit ya. Anak kita ini balas 50 ringgit sehari mapuh kita. Aduh, pening lah malam ni. Pak tak ada daulat lah ni. Pak zaman moden. Pak zaman dulu daulat kuat. Dia kata AABB. Jadi sebab tu pak zaman dulu mayang. Mengaji. Kita ini tak ada kuasa. Jadi sebab tu kena hajar daripada kecil. Susun ni. Jangan nanti 15 pun nak suruh. Tak jadi apa. Tengok. Tambah setengah tu pula dia isap rokok. Pak isap rokok, larang anak isap rokok. Lagi tak jadi kesan. Lagi. Jangan isap rokok bang. Dia duduk begini. Di telinga ada lagi 2 butung. Tak berubah. Nak berubah jangan kita buat. Anak tak berani buat. Tengok. Dan dia kata apa tu?
sabar atasnya, tiada kami pinta akan kamu rezeki. Allah kata, kami yang memberi rezeki akan kamu. Allah kata kita tu. Jadi kalau jadi pemimpin lah rumah tangga, jadi suami kah, jadi pemerintah kan buat perkara-perkara. Tengok Tok Guru ni Aziz dulu. Dia nak beri rakyat dia tu supaya orang kaya dia buat program apa dia? Bulan sembahyang. Tak salah dia, supaya orang panggil orang apa? Bagi teruja dengan sembahyang tu. Dia anjurkan program-program waktu duit kerajaan. Nampak apa? Nak beri syiar sembahyang tu. Dia buat bulan sembahyang. Mari satu bulan lah, bulan menutup aurat. Kesan dia ada. Anjurkan. Dia ada kuasa macam pemerintah dia buat. Tu tanya dia. Ni bulan konsert. Ni jahanam. Tak kira bulan apa menyanyi siang malam, jahanam orang habis. Kita buat dulu. Dia kata kena, maka sebenarlah bahawa adalah ia semayang tu tempat sejuk mata hati hamba Allah yang arifin, yang mengenal Allah. Arif ni kenal. Orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala ni, menjadi semayang tu menjadi penyejuk mata hati dia. Bak apa pun masalah, dia mau semayang. Benda serenok dapat pun dia mau semayang. Benda susah pun dia mau semayang. Bagus tak? Dapat benda serenok, semayang dia mau. Syukur pada Allah. Musibah mari pun semayang juga, minta pada Allah. Tu dia panggil orang-orang yang arifin. Dan dengan dialah tetap mata hatinya, iaitu ibarat daripada suka. Tetap hati di sini apa makna? Yang ini suka dan kesenangan dan sempurna nikmat dan lazat. Itu dia panggil tu. Semayang ni ibarat daripada perkara yang suka, dapat kesenangan, dapat sempurna nikmat dan dapat kesedapan yang hasil padanya pada semayang tadi. Yang dapat daripada semayang. Semayang hak molek lah. Kalau semayang ingat merata tak boleh ke? Daripada wuduk yang baik, ambil molek hati yang ikhlas sungguh, bersungguh-sungguh harap keredaan Allah, semayang tu dia akan rasa sedap. Kita ni berselamat nak habis semayang. Sebab kita apa? Pergi kerana terpaksa. Buat kerana apa? Allah sampai tadi yang maghrib dia sat ya isyak dia. Buat jadi kau sambil-sambil menguat. Tak apa sedap lah. Jadi benda hak sedap ni benda hak orang minat. Jadi nak datangkan minat semayang ni, ni dia lah. Orang-orang yang orang panggil Allah angkat darjat dia. Jadi sedap, jadi kesenangan, jadi sempurna, jadi lazat semayang tu. Dia mau dapat daripada semayang tu. Sebab tu ada sahabat Nabi yang kena panah kaki. Temu kaki ni dengan panah. Nak cabut sakit. Cara mana nak cabut? Nanti aku semayang dulu. Bila semayang, dia mau boleh cabut. Sebab tak rasa sakit. Ubat biuh dia duduk di mana? Di semayang. Kita semayang pun sakit, tak semayang pun lagi sakit. Lagi. Sebab semayang kita ingat merata. Orang dulu kena panah ni, temu kaki ni. Nak cabut sakit, nanti pergi semayang. Dan semayang, dia kira dengan Allah ya. Tak sedar orang cabut sakit. Nak boleh hak tu Noah. Mau ada tu Noah? Tak ada jeng macam saya lebih kurang. Jadi kita ni bila semayang ingat habis benda hilang. Itu masalah. Cari benda tak jumpa, semayang ingat habis dah. Dia mari belakang lah. Allah duit 50 selit situ. Bini suruh beli gas tak beli tadi. Dia mari habis. Kita jadi kok tu. Bila semayang mari habis benda tu. Demo pula bila semayang buang habis benda dunia. Kita bila semayang benda dunia mari belakang bertukar. Bela tak? Kita bila semayang mari habis benda-benda dunia. Resik api hilang pun mari ingat mari. Allah tengok tadi dah. Allah tak bayar lagi rotek kereta. Lo ni pula hak kena bahasa apa? Online tu. Aku benci semula. Nampak lagi. Dia mari waktu bila? Waktu semayang. Kita bila semayang dunia heret masuk. Orang yang hebat-hebat ni bila semayang dia buang dunia. Pelik lah kita. Kita tak lagi.
Tak tulah. Anwar saya tak tulah. Saya kan begitu. Dia ingat habis. Tengok kita tak dapat sembahyang yang macam ni lah. Yang sedap ni. Sehingga muafakat. Apa muafakat? Sebati. Jadi sebati lah dengan tubuh badan dia tu. Semayang ni. Nampak lagi? Jadi macam darah daging dah. Tak semayang, tak sedap tu. Nak tidur, kena semayang dulu. Lepas pakai tidur, semayang pula. Lepas ambil semayang, semayang lagi. Nak berjalan tu, semayang pula. Tengok tu guna Aziz tu. Klik dia ceramah pukul 2 pagi. Driver dia kata. Driver dia macam biasa apa kita. Tidur keroh Dia pakai sampai di tempat dia mau pergi dulu, mayang dulu. Dah lah pukul 2.30 dah. Dia atas mayang lebih kurang pukul 3, pakai nak kecing, tengok dah mayang lagi. Tidur kali lagi, bunyi bang subuh, tengok dah mayang lah. Kau ni tidur biar lah. Sebab apa? Sebab semayang tu sebati dah. Sebab tu cakap dia mah lemuk saja, tapi menggegarkan seluruh Malaysia. Ingat tak guna Aziz kata lu? Kita ni cakap berapi, tak jadi gegar apa-apa. Baca ketebah, ketar habis ni, siling. Nampak lagi. Speaker tu general repelling. Tapi orang dengar, habis itu ya. Terbit itu, tak apa kata, tak tahu. Tok guna Aziz cakap, kek gitu. Kek cakap panjang. Nampak lagi? Dia cakap, Allah Maha Semsing. Dia kata gitu. Habis seluruh Malaysia pakai bahas. Mufti-mufti pun bahas. Pusing-pusing kemari, mufti kata dia cukup lah. Jangan bahas lah. Ingat tak? Dia cakap patah dulu. Allah Maha Samsing. Orang pakak berbahas macam-macam. Hak bengong pun bahas. Nampak lagi. Lah kali mufti kata cukup. Nampak lagi. Sebab dia, mulut dia tu. Kerana semayang dia kuat. Kita tak boleh jadi. Baca sini, habis sini. Supaya mek dong keladi jeruk tahu tak? Baca ketebah tu budak di depan demam. Berapi terlasung. Syok nak ni spekor. Tapi terbit luar hati tak sampai. Tahu tak? Sebab tuan yang baca tu tak arah mana. Macam saya je. Tok guru macam Tok Guru Aziz pun demo semayang demo kemah. Dah jadi muafakat dah. Dan berjinak-jinak dah dengan dirinya. Tak jadi liar dah semayang tu. Kita liar lagi, semayang kena tamat dengan kita. Tak tamat dia lari. Tahu tak? Cuma ada program petin tinggal kecil direct. Tahu tak? Mata lebih kurang klik lewat sikit. Tak buat dah. Lama lagi. Kalau dah biasa buat tahajud. Contoh dia. Sudah pukul 3.30 semayang. Tapi malam tu klik lewat sikit pukul 2. Pakai tak begitu? Tak lah pakai sudah gitu. Kalau orang jenis ni dia tak akan tinggal, dia akan buat juga. Ni kita payah nak jumpa lah. Ni cerita orang, bukan cerita kita. Kita tak ada. Kita pakai kecing. Kecing tidur klik. Nampak lagi. Tak kira lah pukul 3.30 kan, pukul 5 kan. Tengok-tengok jam. Lalu ni semayang. Kita kata 6.30. Tengok-tengok jam. Baru 6.20. Tidur dululah. 10 minit pun boleh juga. Betul tak? Betul lah. Macam tu lah kita. Ni betul lah. Realiti kita terkata ya. Sekali dia mabang. Sekali kita pakai. Sorry anak mayang. Hari lah kita tak boleh lagi. Tetapi bersalahan-salahan ia. Apa bersalahan? Tak sama. Sebab bersalahan berlainan. Satu. Bersalahan dengan martabat kelakuan dan maqam mereka itu. Martabat solat dia mau tak semacam. Dia tengok orang lah. Martabat semayang kawan ni semayang juga. Semayang tahajud dia. Kawan ni semayang tahajud juga. Tapi maqam kawan ni tinggi sikit. Kelebihan Allah beri sikit ke dia. Kawan ni kurang sikit. Kawan ni semayang tahajud juga. Kawan ni semayang juga maghrib. Pahala dia 700. Kawan ni semayang maghrib dapat 70. Kawan ni 7. Kawan ni tak boleh kosong. Semayang juga. Martabat dia tengok kelakuan. Dan juga martabat. Dan maqam mereka itu dengan sekira-kira makrifatnya, iaitu mengenal Allah Ta'ala tu. Maqam demo dengan Allah Ta'ala tu macam mana kedudukan tu.
Seseorang tu kalau tinggi makrifat dia, lebih kenal dia akan Allah Ta'ala, lebih takut pada Allah, takwa dia, ibadat dia pun tinggi sikit. Semayang 3 rakaat maghrib juga. Kawan ni pergi maghrib tapi makam kau ni tinggi. Tu beza, dia panggil kelebihan semayang yang Allah Ta'ala beri pada kita semua ni. Habis. Tanah situ dulu. Diriwayat daripada Hasan radhiyallahu anhu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihnahu fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wassalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.